وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ سنوسي شاولي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wa yajibu ala kulli mukallafin, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf syar'an, sebagai wajib syara', an ya'rifa, bahawa mengenal ia, ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Ma tu barang yajibu, yang wajib, fi haqqi maulana, pada hak maula kita, Tuhan kita, jalla wa azza. Wa ma yastahilu, dan barang yang mustahil atasnya. Wa ma yajuzu, dan barang yang harus atasnya, baginya. Sambung matan Ummul Barahin, iaitu tentang kewajipan syarak. Wa yajibu ala kulli mukallafin, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf syar'an, wajib syarak. Apa makna wajib syarak? Kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa. Tapi yang ni berat lagi. Makna kalau dia tahu dapat pahala, tak tahu dia kufur. Yang kita nak cerita ni, kalau dia tahu dapat pahala, dia tak tahu kepiak, tak sah akidah dia. Ni benda besar. Apa dia? Ayya'rifah, iaitu ma'rifah, kenal akan Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala ni satu kewajipan syarak yang paling besar dalam beragama. Tak tahu kufur, kalau tahu dapat pahala. Apa dia yang kita wajib tahu tu? Ayya'rifah, mengenai siapa? Mengenai Allah. Yang kata kenal Tuhan tu kenal apa? Ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, kenal barang yang wajib atas Allah Ta'ala. Wajib tu makna kata yang kita cerita malam ni, barang yang mesti ada pada Allah, barang yang tak terima tak ada, mesti ada. Sifat yang wajib pada Allah tu kita kena tahu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, sampai kaunuhu mutakallimat tu kena tahu. Kena tahu ni jalan tafsir, bukan jalan umum, jalan tafsir. Maksud jalan tafsir, kita kena tahu nama sifat. Yang kedua, kita kena tahu makna sifat tu, erti dia. Nombor tiga, kena tahu lawan dia. Nombor tiga, kena tahu lawan dia. Yang wajib kena tahu, erti wajib, erti dia kena tahu, makna dia kena tahu,
Lawan dia kena tahu. Kemudian dalil dia. Ni 5 ni yang dikatakan sebagai tafsir. Contoh kita kata Allah tu ada wujud, kena tahu Allah tu wujud. Yang kedua, makna wujud. Apa makna dia? Artinya ada. 2 dah. 3, makna dia. Sifat yang wajib bagi zat, selama-lama ada zat, tak dikeranakan dengan satu kerana. Yang tu kena faham apa benda dia cerita dia tu. Kemudian yang keempat, lawan dia, wujud lawannya. Ada lawannya, tiada. Apa makna Adam tu? Yang kata tak ada apa dia. Yang keempat, dalil. Apa dalil Quran, apa dalil hadis, apa dalil akli, apa dalil nakli. 5 ni wajib syarak wajibkan ke atas kita. Ittifaq ulama, siapa yang tak tahu sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah dan harus bagi Allah, ulama sepakat orang ni tak ada iman. Tak ada iman ni tak sah iman dia, walaupun dia mengaku dia orang Islam. Lepas tu datang hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu ni ilmu fardu ain, terutama ilmu akidah ni wajib atas setiap muslim. Wajib dia mengaji, kena tahu. Yang kata makrifah ni kenal. Yang kata makrifah ni kenal. Kenal ni bawa kita kepada beriman. Macam mana kita nak kata orang tu beriman? Dia kenal Tuhan, baru dia beriman dengan Tuhan. Kalau kita tak kenal, iman ni percaya, makrifah ni kenal. Bila kenal baru boleh percaya. Tak kenal kita percaya kat dia lah. Kita jumpa satu orang mai, "Assalamualaikum Ustaz, pinjam 1000." Kita tengok dia ni siapa? Agak-agak nak bagi tak 1000. Tak kenal dia. Dia tak kenal orang tu, takkan nak percaya. Tapi kalau kita kenal, jangan kata 1000, 2000 kita bagi kalau kita ada duit. Siapa kita bagi, kita percaya. Pasal apa orang percaya, orang kenal. Kenal ni, makrifah ni benda yang paling penting. Kuntu kanzan mukhfiyan wa ahbabtu an a'raf fa khalaqtul khalqa li'araf. Dalam hadis qudsi Allah kata, aku ni, kata Tuhan, asalnya pembenaran yang tersembunyi. Yang ada hanya Allah, apa pun belum ada. Kan? Kuntu kanzan mukhfiyan, aku ni pembenaran tersembunyi. Fa ahbabtu an a'raf, aku suka aku dikenal. Wa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk li'uraf, supaya aku dikenal. Yang ada hanya Allah, yang paling Tuhan suka mengenal dia, makrifah akan dia. Maka Tuhan jadikan makhluk semua ni sebagai dalil supaya kita kenal Tuhan. Tengok makhluk, ingat Allah menjadikan makhluk. Nabi kata apa? Inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad dinul ma'rifatullahi ta'ala. Tegap dan teguh satu bangunan kerana asasuhu, asas, foundation. Kita buat bangunan macam buat surau ni, yang paling penting asas, foundation, asasuhu. Kalau asas dia ni tak kuat, bangunan ni akan retak, mungkin dia akan runtuh. Asas dia, foundation dia mesti kuat. Dinding, tiang, semua diri atas foundation, atas tapak. Maka begitulah kata Nabi SAW, inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amatad dinul ma'rifatullahi ta'ala. Tegap dan teguh bangunan, dia bergantung atas tapak. Tegap dan teguh agama bergantung ke atas ma'rifatullah, mengenai Allah. Lagi tinggi kita mengenai Allah, lagi kuat ibadat kita. Lagi rendah makrifah kita, lagi teruklah kita. Makrifah ni penting.
Hingga ulama kata la tusihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat seorang tu melainkan dia kenal Tuhan yang disembah. Tak sampai ibadat kita kat Tuhan kalau Tuhan kita tak kenal. Contoh, kita ada barang nak hantar pergi kat kawan. Contoh kan, kita bolang parcel. Kita pergi GNT ke, Gadek ke, kita pergi apa Ninja Van ke, pergi Puh Laju ke. Kita pergi jumpa dia, ni saya nak hantar barang kat kawan saya. Kawan cik nama apa? Tak tahu. Apa alamat dia? Tak tahu. Nombor telefon dia? Tak tahu. Sampai tak barang ni kat kawan kita? Nak sampai macam mana kita? Alamat tak ada, nombor telefon tak ada, nama tak ada. Tak tahu. Lihat tak? Macam mana kita ibadat? Kita puasa, kita semayang. Kita tak kenal Tuhan yang kita sembah tu, kita tak kenal. Sampai ada ibadat kita pada Allah. Mustahil sampai. Sebab Tuhan kita tak kenal. Itu pertama-tama kali benda yang penting bagi agama kita, iaitu ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenai Allah. Ada orang kata hadis, ada setengah tu yang bapak yang duduk ni sangat ni, bukan hadis. Kalau bukan hadis pun, tapi hadis-hadis lain, ayat-ayat Quran, semuanya menjurus ke arah itu, memahamkan kita perkara penting dalam beragama, ma'rifatullah. Qul ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kata oleh Muhammad, aku ni manusia macam hampa juga, tapi aku diwahyukan oleh Allah Ta'ala untuk bagi tahu hampa bahawa Tuhan kita Tuhan yang esa. Tuhan yang esa. Macam mana nak tahu esa tu apa? Mengaji tahu baru jumpa. Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Baru kita tidak mensyirikkan Allah. Banyak dari dalil Quran dan hadis menyebut tentang pentingnya ma'rifatullah, kenal Tuhan. Apa maksud kenal Tuhan? Kenal sifat dia. Kenal sifat dia. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi khalq wala tafakkaru fi zatillah fatahluka. Rasulullah kata apa? Tafakurlah tentang kejadian-kejadian Allah. Tengok ni keliling kita ni, bukit bukau, segala tumbuh-tumbuhan, hutan. Pergi belakang tu tengok ada laut. Tengok ni ciptaan-ciptaan Allah. Dengan melihat ciptaan Allah, kita kenal penciptanya, yakni Allah. Jadi alam ni sebagai dalil untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib kita mengaji ilmu tauhid mengenai Allah. Ini yang disebut oleh musannif, wa yajibu ala kulli mukallafin. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang ditaklifkan oleh syarak. Mukallaf ni orang yang ditaklif, diberati oleh syarak. Bila masuk seorang tu mukallaf, pen jalan dah. Mak dia beranak kat dia, pen tak jalan lagi. Bila sampai mukallaf, tulis dah. Kalau hang kenal Tuhan dapat pahala, tak kenal Tuhan berdosa. Hang mengaji dapat pahala, tak mengaji berdosa. Hang buat taat dapat pahala, buat maksiat tulis. Mukallaf ni ditulis, ditaklif oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mukallaf? Pertama, akil. Dia orang yang berakal. Orang akal dia tak mukallaf lah, dia tak payahlah mengaji, dia gila dah macam mana. Kita yang berakal ni mukallaf, wajib menuntut ilmu, mengenal Allah Ta'ala. Mukallaf. Yang kedua, baligh. Baligh ni makna dah sampai masa dia, cukup umur. Kalau perempuan datang haid, dia dah balighah. Umur 9 tahun, 10 tahun, makna kata dia dah balighah, dia dipanggil mukallaf. Dia kena mengaji, dia kena kenal Tuhan.
Tak kenal berdosa. Nak kenal kena mengaji. Maka datanglah kewajipan mengaji, itulah jadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu makna kata satu benda yang wajib, satu benda yang makna kata yang memerlukan benda tu, maka dia jadi wajib. Dan macam kita kata, kita diwajibkan mengenai Allah. Takkan kenal Allah kalau tak mengaji, maka jadi dah mengaji dah jadi wajib ke atas kita. Ya, itu ya. Iaitu orang yang baligh. Yang ketiga, sempurna panca indera. Sempurna panca indera ni artinya dia tak pekak dan bisu serentak. Dia pekak pun pekak, bisu lah buta. Dia tak pekak dan buta serentak. Dia pekak tapi mata dia celik, tak buta, dia mukallaf, masih mukallaf. Dia buta, telinga dia tak pekak, dia masih mukallaf. Kalau buta dan pekak serentak, tak masuk mukallaf. Kita ni dah lah tak buta, tak pekak pula, lagilah mukallaf. Keempatnya, sampai dakwah. Sampai dakwah. Dia dengar di telinga dia ada orang habaq, ada seorang manusia namanya Muhammad. Dia diangkat jadi rasul. Tu mukallaf lah tu. Kalau makna kata dia beranak, mak dia pinta tengah hutan tu, tak jumpa orang, duk berkahwin dengan rimau, dengan gajah, tu tak mukallaf lah macam pula. Dia tak tahu apa satu. Macam kita ni lagilah duduk dalam orang ramai. Lepas tu ada pula media masa pula, media maya semua cerita tentang Rasulullah, tentang Allah, maka hukumnya mukallaf, wajib belajar. Kena mengaji sampai kenal Allah. Itu nama mukallaf. Wajib apa ni? Syara'an. Wajib syarak. Maksud wajib syarak, buat dapat pahala. Kalau tak buat, berdosa. Dalam bab ni bukan takat berdosa, kufur, tak sah iman. Ittifaq ulama. Ulama kalangan ahli sunnah wal jamaah menyatakan orang yang tak kenal sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah, mereka ni tak ada iman, tak sah iman dia. Apa kesan dia tak sah iman? Nombor satu, di dunia ni dia buat ibadat, Tuhan tak terima. Ibadat dia Tuhan tak terima. Pasal apa? Kalau kita tengok dalam Quran atau mana-mana pun, dalam hadis dan dalam kitab-kitab ulama, kewajipan manusia ni Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, baru kutiba alaikumusiyam, diwajib kamu puasa. Orang kafir Allah tak wajib. Bukan takat tak wajib, puasa pun Tuhan tak mau terima, Tuhan tak mau. Maka kewajipan, makna kata ibadat-ibadat dia tu tergantung kepada orang yang beriman. Kalau yang tak beriman, tak makrifah, tak kenal Tuhan, tak ada iman. Tak ada iman, ibadat hang Tuhan tak terima. Hang puasa lah, hang semayang lah, buatlah apa pun, Tuhan tak terima. Sebab syarat terima ibadat, iman. Ibadat Tuhan tak terima. Satu, takdir mati, kekal neraka selama-lama. Pikir ni yang kita ada, kesian dekat manusia ni. Dia bukan tahu apa, kerja sampai mati. Tahu kan sifat yang wajib? Tak percaya kita pergi kat tepi pantai tu buat interview. Encik, saya nak tanya sikit, encik kenalkan sifat 20. Sifat 20 mendatang apa dia kata? Dia tanya kita, abang kita mendatang apa pula? Pergi interview. Bila kata rata-rata manusia tak kenal sifat Allah Ta'ala, tak kenal Allah,
Betul sangatlah tuan-tuan, akhir zaman ni. Bahaya. Kita syukurlah Allah bagi kita sikit kedaran nak mengaji, nak ambil tahu. Yang setengah tak ambil tahu langsung. Nah, itu dia. Baik. Apa yang syarak wajib? An ya'rifa. Bahawa mengenai. Mengenai ni mengenai Allah. Apa maksud mengenai Allah? Ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Ma barang. Barang ni sifat. Yajibu yang wajib. Fi haqqi maulana jalla wa azza. Yang wajib pada hak maula kita, Tuhan kita. Jalla yang agung, yang azza yang hebat. Jadi makna wajib kita mengenai sifat Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah. Tak terhingga banyaknya. Kita tak tahu banyak mana sifat yang wajib pada Allah tu. Yang tahu Allah Ta'ala sendirilah. Tetapi mengikut qaul Mansur Maturidi, kena tahu 20 sifat. Satu sifat nafsiyah, 5 sifat salbiah, 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah. 1 nafsiyah, 5 salbiah, 7 ma'ani, 7 ma'nawiyah. Jumlahnya 20. Bukan sifat Tuhan 20. Sifat Tuhan yang wajib kita kena tahu cara tafsir 20. Apa makna tafsir? Nama sifat, arti sifat, arti dia, makna sifat, lawan dia, dalil dia. 5 benda ni kita kena tahu satu. Mengikut Imam Mansur Maturidi. Imam Abu Hasan Sya'ari dia kata wajib kita tahu 13. 7 lagi sifat maknawiyah kita cuma wajib tahu cara ijmal, bukan cara tafsili. Walaupun dia tak masuk dalam 13 ni, tapi jangan nafi. Tak boleh nafi sebab sifat yang 7 maknawiyah tu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Macam Tuhan bersifat adil. Adil tu ada tak sifat 20? Tak ada kan? Tak boleh kita kata Tuhan zalim. Sebab adil tu sifat kesempurnaan juga bagi Allah. Walaupun tak terbilang dalam 20, 13, tapi wajib kita kena i'tiqad Allah tu adil. Antara nama Allah adil. Contohnya kan, gitu. 20 mustahil, 1 yang harus. Ikut kaum Imam Mansur Maturidi. Imam Abu Hasan Sya'ari 13. Apa nak 13? 1 sifat nafsiyah, 1 sifat salbiyah, 7 sifat ma'ani. Kita kena tahu pasal apa panggil nafsiyah, pasal apa ulama sebut salbiyah, kenapa pasal nama ma'ani, kenapa disebut ma'nawiyah. Ni satu-satu akan diperincikan nanti bila sampai tajuk dia, bab dia. Jadi yang kita kena faham, kita sebagai mukallaf wajib mengenal Allah. Wajib, mesti. Maksud mengenai Allah, mengenal akan sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Yang wajib kita ketahui cara ijmal dan cara tafsir. Ijmal ni cara rangkuman, cara ijmal keseluruhan. Semua sifat Allah Ta'ala ni semua sempurna, tak ada sifat kekurangan. Cara tafsir tu yang 13 dan 20 tadi, satu dengan 5 perkara yang saya sebut tadi. Baik. Apa yang Allah wajib kat kita? An ya'rifa, akan mengenai dia ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena kenal barang yang wajib, mustahil dan harus. Apa ma'rifah?
Ni mari kita tengok, faham elok-elok yang dinamakan ma'rifatullah, yang kata mengenai, yang bawa kita beriman tu mengenai apa? Innamal mu'minuna iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman ni sebut nama Allah gementak hati dia. Mana orang tak beriman sebut nama Allah tak gementak ada. Orang beriman yang gementak ni. Orang tak beriman tak gementak macam mana? Kita orang sebut nama Allah gementak tak? Allahu Akbar. Ada gentak-gentak hati? Tak ada kan? Kalau tak ada tu tak beriman ke kita macam mana? Ikut berpandukan ayat tadi. Memanglah kita sebut nama Allah mana ada gementak. Sebut nama polis, Mat, aku dengar polis mai cari hang. Macam dung. Sebut nama polis gementak dada. SPRM mai cari hang. Genak SPRM gementak. Dengar nama Allah tak gementak. Artinya itu iman yang sempurna. Orang iman sempurna sebut nama Allah gementak hati. Bukan tak ada iman. Iman tak sempurna lagi. Iman ni ada macam-macam. Kan? Yang kata iman tu ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin, macam-macam ada. Iman ilmu, iman ayan, iman hak, iman macam-macam. Iman ni lah bawa kita ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala, ya, mengenai Allah. Apa maksud kenal Allah? Mengenal Allah tu ada 3 syarat. Kena ada 3 syarat. Al-jazmu mutabiqul haq an dalil. Pertama al-jazmu, jazam, mutabiqul haq, mesti mutabik dengan yang sebenar. Yang ketiga an dalil, kena ada dalil. 3 ni ada kat kita, baru ada ma'rifah. Ada ma'rifah baru ada iman. Al-jazmu ni apa? Jazam, putih. Bab akidah mesti putih, yakin 100%. Contoh, Tuhan ada tak? Ada. Itu putih. Tuhan ada tak? Rasa-rasa lagu ada, rasa-rasa lagu tak ada. 12 lagu-lagu tak terpakai. Jazam ni dia tiada ada syak, tak ada zat, tak ada waham. Putih. Dalil, innamal mu'minuna allazi, bukan, innamal mu'minuna allazi. Dan dikatakan orang beriman tu siapa dia? Allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Yang dikata orang beriman tu dia beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian tak ragu-ragu. Kalau ada ragu-ragu, tak ada iman. Pertama ragu, panggil syak. Syak ni 50-50. Antara ada Tuhan dengan tak ada Tuhan tu dia duk belah bagi. Itu nama syak. Bila syak dinama jahil. Jahil tu jahil basit. Tahu jahil basit? Aku tak tahu apa dia lah. Aku tak macam campur tangan. Tuhan ni ada ke tak ada, aku pun tak tahu. Telah lama saya mencari Tuhan, sehinggalah kawan saya bagi tahu Tuhan tu jadi pada gelombang. Itu apa benda lah pula tu. Dia cerita Siti Kasim, saya mencari Tuhan. Habis cari di mana? Tak jumpa. Nak jumpa apa? Cari tak tempat.
Nak cari Tuhan mai lah ke madrasah, mai pondok, mai masjid, dengar kuliah. Baru jumpa Tuhan. Pergi cari mana pun tak tahu. Sehingga kawan saya bagi tahu Tuhan jadi daripada gelombang. Lagi gila. Tuhan pula gelombang pula. Apa bodoh nak mampu. Manusia ni tak kenal Tuhan jadi macam tu. Kan? Pertama mesti jazam. Bab akidah ni 100%. Tak boleh syak, zan atau waham. Apa makna syak? Sama berat, yakin tak yakin. Itu syak. Zan berat yakin tapi sikit-sikit tak yakin. Itu panggil zan. Dinamakan waham, banyak tak yakin, sikit dia yakin. Tak mau, semua ni tak mau. Mesti jazam. Summalam yartabu. Kemudian dia tak ragu-ragu. Itu nama ma'rifah. Kan? Nama ma'rifah. Yang kedua, yang dijazam tu mesti betul dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kau ini jazam. Yakin apa dia yakin? Tuhan tak ada. Betul tak keyakinan dia? Tak betul. Sebab tak ada mutabik. Tak bertepatan dengan sebenar. Tuhan ada, dia kata Tuhan tak ada. Nabi Isa dibunuh. Itu keyakinan Kristian. Nabi Isa kena salib. Dia yakin Isa kena salib. Barra'ahu Allah ilaih. Bukan Nabi Isa kena salib, Allah angkat dia naik ke langit. Dia percaya benda yang tak betul. Itu namanya jahil murakkab. Yang mula-mula tadi jahil basit. Jahil basit ni tak ada jazam, dia tak tahu apa satu. Itu jahil basit. Yang kedua ni jahil murakkab. Pertama dia jahil, kedua dia tak tahu dia jahil. Jahil yang bersusun. Pertama dia jahil, kedua dia tak tahu dia jahil. Tak ada makrifah. Macam pahaman lain lah, banyak pahaman yang sesat tu. Dia yakin dia betul, tapi tak betul dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dipanggil mereka ini jahil basit, jahil murakkab. Yang ketiga, dia tak boleh bawa dalil. Apa dalil Tuhan ada? Aku tak tahu. Dalam bab dalil ni ulama kata begini. Kalau dia ni orang yang boleh mengaji, ada kemampuan mengaji dan boleh faham, tapi dia tak mau mengaji, dia berdosa. Dia mukmin yang fasik, mukmin yang berdosa. Tapi kalau dia boleh mengaji tak dapat juga. Dalil tu tak dapat. Dalil kata Allah Ta'ala tu ada. Mana hang tahu? Aku tak tahu. Yang aku tahu Tuhan ada. Apa dalil aku tak tahu. Maka orang ni kalau dia boleh mengaji, tak mau mengaji, dia fasik. Kalau dia makna kata dia mengaji tak dapat juga, tu terlepaslah taklif atas diri dia. Itu sepakat ulama. Ada ulama kata tak ada dalil ni, tak tahu dalil kufur. Tapi ulama telah sepakat tak tahu dalil ni, dia makna kata dia beriman tapi mukmin yang asi atau fasik. Jadi faham kita daripada makrifah tu ada 3 nah. Nombor 1 jazam, kedua mutabik, yang ketiga dalil. Dia tulis bagi nampak jelas sikit. Makrifah lah. Nombor 1 jazmu. Kedua mutabik.
dalil. Jadi kita nampak makna kata bila nak yang dikatakan makrifah ni, pertama i'tiqad kena jazam. Jangan ada syak, ada zan, ada waham. Kalau ada syak, ada zan, ada waham, tak dinamakan jazam. Tak ada jazam, tak ada makrifah. Tak ada makrifah, tak ada iman. Tak ada iman, kufur. Orang yang tak jazam ni, dia panggil jahil basit. Jahil basit. Jahil basit ni, dia tak tahu apa satu. Pegangan dia tak ada. Langsung tak ada apa-apa. Dia hidup dia, tak ada pegangan. Macam mana kita kata, haba di hawa. Ikutlah ke kiri kanan. Sebab tu orang banyak dalam dunia ni, orang tak ada pegangan. Walau dia mengaku dia Islam, dia terasa tak terikat dengan Allah Ta'ala. Sebab dia tak kenal Allah Ta'ala. Maka disebut dia ni, orang yang tak ada jazam ni, jahil basit. Jahil basit. Jahil basit. Dia ada jazam, tapi yang dia jazam tu tak betul. Maka orang ni dipanggil jahil murakkab. Ni apa? Maka pen. Ni maka pen. Yang dikata orang kenal pen ni, orang yang kenal, pertama dia yakin, yang kedua dia yakin tu betul. Ini pen. Tu kenal tu, makrifah tu. Ini bola. Ni, bola. Dia kata ni bola. Aku yakin sepenuh hati, ini bola. Bola pula tak? Ni nama jahil murakkab. Tuhan tak ada. Tuhan wujud ada, dia kata Tuhan tak ada. Tu jahil murakkab. Tuhan duduk atas arash. Itu lagi jahil murakkab. Tuhan ada tangan. Lagi murakkab. Petahlah habis. Tuhan ada tangan lah, ada muka lah, ada itu, ada ini. Duduk atas langit lah, duduk atas arash lah. Pasal apa? Allah Ta'ala kata, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak berupa dengan orang, makhluk. Dia tak duduk, tak berdiri. Dia atas sana, atas sini, Tuhan kan macam tu. Dia pegang yakin sepenuhnya. Ini namanya jahil murakkab nama dia. Orang yang tak ada mutabik dipanggil jahil murakkab. Murakkab. Orang yang tak boleh bawa dalil, yang pertama jazam, yang kedua mutabik, yang ketiga dalil. Tak ada jazam, jahil basit. Tak ada mutabik, orang panggil jahil murakkab. Tak ada dalil, orang panggil mukhallid. Orang yang bertaklid, mukhallid. Mukhallid. Orang yang mukhallid. Orang yang bertaklid, ikut orang. Jadi kita tak mau ikut orang. Kita nak mempunyai akidah pegangan kita sendiri. Dalam bab taklid ni, bab akidah tak dibenarkan bertaklid. Bab fiqh tak apa. Bab fiqh boleh taklid, tak ada masalah. Bertaklid Imam Syafi'i, bertaklid Imam Maliki, Hambali, Hanafi, boleh. Macam contoh, kita ambil wudu. Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Yang wajib-wajib lah, basuh muka,
basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. Sebelum tu niat dan tertib. Kita tahu lah basuh muka ni mana ayat Quran, mana dalil basuh muka. Kita duk basuh muka, selalu ambil uduk basuh muka. Kita tahu tak dalil dia? Banyak orang tak tahu. Uduk dia sah tak sah? Sah. Pasal dia bertaklid ikut imam, ikut ulama, ikut tok guru yang ajak dia tu. Tok guru pula ada kitab. Uduk dia sah. Tapi bab tauhid tak boleh. Mana hang tahu Tuhan ada? Ustaz Siddiq kata ada. Tak tok guru saya kata ada. Tak mau. Yang ni tok guru tak boleh. Yang ni kita mesti ada pegangan kita sendiri. Bab akidah mesti ada akidah kita pegang sendiri. Sekira-kira kalau ada orang nak main kecoh kita tak terpengaruh dengan dia. Hang tahu Tuhan tak ada. Hang merapu. Mana boleh Tuhan tak ada? Alam ni boleh ada, takkan Tuhan tak ada? Kalau Tuhan kata tak ada, siapa nak cipta alam ni? Siapa nak cipta? Kita boleh bawa dalil hingga akidah kita kuat dan mantap. Ini namanya, kalau kita tak ada dalil dipanggil mukallid. Maka orang yang mukallid ni akidah dia bahaya. Dengan mudah boleh dikecoh di orang, dipengaruhi oleh orang. Kita mengajilah betul-betul, faham elok bab akidah, sehingga orang tak boleh ganggu kita, tak boleh rosakkan akidah kita. Fardu'ain kita mengaji. Ya. Kenapa ayya'rifa ma yajibu fi haqqi Maula Jalla wa Azza. Ma tu barang di sini sifat. Yajibu yang wajib fi haqqi Maulana Jalla wa Azza. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala secara ijmal dan secara tafsili. Mana ijmalnya? Semua sifat kesempurnaan milik Allah. Apa saja sifat kesempurnaan, semua milik bagi Allah, kepunyaan Allah. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Semua sekali. Yang kita tak tahu, yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Tapi yang kita wajib tahu 20 sifat tadi, atau 13 sifat ikut qaul Abu Hasan Asy'ari. Itu yang wajib kita tahu, sehingga kita boleh membezakan antara makhluk dengan Khalik, antara Tuhan dengan makhluk dia, supaya kita tidak i'tiqad sifat makhluk ada pada Allah, sifat Allah ada pada makhluk. Tak ada. Allah Ta'ala tidak bersifat seperti makhluk, dan makhluk juga tak bersifat seperti Allah Ta'ala. Itu yang wajib. Wa ma yastahilu, dan barang yang wajib, yang mustahil bagi Allah. Tengah orang nak peleceh sifat 20. Yang wajib sudahlah, duk mustahil buat apa? Mustahil ni mentahkik lagi yang wajib. Baju saya ni apa? Putih. Baju ini warna putih. Okey? Tapi nak bagi kuat lagi, kita cari lawan dia. Putih lawannya apa? Hitam. Wajib putih, mustahil hitam. Baju saya putih, tidak hitam. Faham tak? Dia dalam akidah macam tu. Putih tak hitam, itu baru aqaid. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan kata, bertawakullah kamu pada Tuhan kamu, hayy, yang hidup, allazi la yamut, yang tak mati. Hidup tak mati. Hidup lawannya mati. Jadi Tuhan kita hidup, wajib hidup, mustahil mati.
Tuhan sebut dua-dua. Yang wajib pun dia sebut, yang mustahil pun dia sebut. Sebut mustahil tu nak bagi kuat lagi yang wajib. Itu akidah dia passion tu. Bukankah kita mengaji sifat PK? Apa Tuhan suruh, apa Tuhan larang. Suruh wajib, larang yang haram. Mengaji ilmu tasawuf, sifat mahmudah lawannya sifat mazmumah. Mahmudah tawadhu, mazmumah takabur. Supaya kita bersifat dengan tawadhu, tolak takabur. Itu tasawuf. PK buat yang Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Akidah pun begitu, kena tahu yang apa ada pada Allah, lawan dia untuk kita tolak. Jangan kita tahu satu ya, tak sempurna kan. Nak tanya Tok Guru ni apa hukum minum jenis stout? Jenis stout ni apa Tok Guru tanya? Jenis stout tu hitam macam ayat kopi. Oh, lagu ayat kopi halal ya. Oh, tak kacau. Hang kena kenal kopi, kena kenal jenis stout. Dia halal minum kopi, haram minum jenis stout. Kalau tak kenal macam jenis stout tu Tok Guru dia hitam-hitam macam kopi. Kalau hitam lagu kopi halal, dia pergi habak jajar kat orang, jenis stout tu halal. Tak mampu. Jadi kita kena tahu yang Tuhan suruh, kena tahu yang Tuhan larang. Supaya kita buat yang Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Kita kena tahu sifat yang wajib bagi Allah, kena tahu yang mustahil, lawan dia tu. Supaya yang lawan ni kita tolak, yang wajib ni kita isbat. Dan nafi dan isbat. Nafi, tolak. Nak tolak ke mana kita tak kenal. Isbat, nak isbat jangan kita tak kenal. Kita kena tahu yang mana yang Tuhan suruh, yang ada pada Allah Ta'ala, mana yang mustahil ada. Tu yang kata mustahil tu. Orang ni kalau hang tak faham agama, mai jumpa Tok Guru pergi duduk pondok orang sebulan, ngaji sifat 20. Lepas tu komen. Hang tak kerti ilmu tasawuf, pergi duduk pondok dengan ahli tarikat. Pergi duduk dengan depa orang sebulan. Lepas tu komen. Ini tak tahu duk tenang balin kok jauh eh. Tarikat sesat. Yalah yang sesat ada juga kan, sesat ke semua. Semua tarikat sesat lah. Syekh Abu Samad Al-Palembani, tarikat Samaniyah. Lawan Siam sampai mati syahid. Tuan Guru Abdul Rahman Limong, tarikat Naqsyabandi. Yang bangkit lawan British di Kuala Berang, Terengganu. Sesat. Tok Janggut yang mati, apa nama, di Pasir Putih, Kelantan, lawan orang putih, sesat. Omar Mukhtar yang lawan Itali di Libya, sampai dihukum gantung mati, sesat lagi. Al-Mahdi di Sudan, Syekh Tarikat Sanusia yang lawan penjajah, sesat lagi. Tak kenal, dan tuduh macam-macam. Begitu kat sifat 20. Orang yang tak mengaji sifat 20, dia peleceh macam-macam. Itulah, inilah. Gelak-gelak pula tu. Gelak-gelak. Jadi, tu 3 perkara. No? Jadi kesimpulan saya nak sebut pagi ni, tiap-tiap mukallaf diwajib oleh syarak. Wajib syarak, pewajib kita kenal Tuhan. Kewajipan ini bukan kewajipan biasa. Kalau kita kenal, kita jadi orang beriman. Tak kenal, kita jadi orang yang kufur. Tak diterima iman kita oleh Allah kalau kita tak kenal Allah. Bila kita tak kenal, terdedah kepada mensyirikkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Biasanya bila tak mengaji, tak tahu. Kufur tanpa sebab. Allah duduk atas langit. Sebelum ada langit, Tuhan nak duduk mana? Dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan duduk atas arasy. Kalau Tuhan kata
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba ku tanya kamu Muhammad, habaq kat depa. Bulan Ramadan ni yang bangkit malam, mayang tahajud, mayang sunat sunat tarawih, mayang sunat witir, bangkit baca Quran, bangkit berzikir, istighfar. Puak-puak ni Muhammad, bila mereka tanya kamu tentang diriku, habaq kat mereka, wa inni qarib. Inni taukid tu, sesungguhnya qarib, aku ni dekat dengan apa? Tuhan dekat dengan kita. Kita faham lagu mana? Kita duduk dalam surau, Tuhan dekat, Tuhan duduk dalam surau. Tadi kata Tuhan duduk atas arash, ni Tuhan duduk dalam surau lah. Kita duduk menyangkui tanam bubi. Wa inni qarib, aku dekat gabak. Oh, Tuhan menyangkui juga kah? Tuhan duduk dekat mana lah? Duduk atas bukit tanam bubi ke apa? Ini faham tak kena. Kita mengaji di part 20, kita akan jumpa laisa kamitsli syai', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tak tahu apa dengan baharu. Tengok ayat Quran awal-awal turun, antara yang awal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, kata olehmu. Ada ulama kata i'tiqad olehmu. Qul tu kata ni i'tiqad olehmu, yakin oleh kamu. Huwa, dia, Allahu ahad, Allah tu esa. Tuhan tidak berbilang-bilang. Ayat ini nak rod fahaman Kristian yang kata Tuhan tu 2-3 Tuhan. God Tuhan, Mary pun Tuhan, Jesus pun Tuhan. Rod, Allah esa, tidak berbilang-bilang. Allahus samad, Allah Ta'ala tu samad. Makna samad, semua berhajat kepada Allah. Manusia, jin, binatang, semua makhluk ni berhajat kepada Allah. Itu nama samad. Lam yalid, Allah Ta'ala tak beranak. Yang beranak ni apa? Manusia. Walam yulad, tidak diperanakkan. Beranak dan diperanakkan, itu namanya makhluk. Tak serupa dengan Tuhan. Tuhan tak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu sebanding dengan Tuhan, tak serupa dengan Tuhan. Awal-awal Tuhan dah habaq, aku tak serupa dengan makhluk. Bila kita kata Tuhan duduk atas arash lah, sana lah, sini lah, serupa dengan makhluk. Mustahil pada akal. Akal tak terima sama sekali. Pahaman-pahaman yang jenis macam ni. Wa ma yajuzu, dan kita kena juga tahu benda yang harus, sifat yang harus bagi Allah. Sifat harus bagi Allah satu ya, mengadakan mungkin atau mentiadakan mungkin. Harus bagi Allah. Nak buat boleh, tak mau buat pun tak apa, ikut suka dia. Petang ni hujan, pukul 5 ni ramalan kaji cuaca. Jabatan Meteorologi telah meramalkan, dia pun sebut ramal. Hujan akan turun di sebelah petang di sekitar kawasan Teluk Nipah, Pulau Bangkok. Kita nak kata apa? Harus. Boleh jadi hujan, boleh jadi tak hujan. Kalau Tuhan nak bagi hujan, hujan lah. Dia bagi tak lah. Itu makna harus. Harus bagi Allah mengada. Bagi ada pun boleh, bagi tak ada pun boleh. Jadi semua ni kita kena belajar lah. Bila kita faham, wajib belajar, kena belajar. Bab ni benda penting, benda paling penting kepada mukallaf. Habis macam mana kalau dia tu tak sampai peringkat mukallaf? Maka wajiblah atas ibu bapa
mengajak akan anaknya. Macam semayang jugalah. Walaupun belum mukallaf, tak wajib semayang, tapi mak bapak kena suruh juga budak tu semayang. Walaupun belum mukallaf, belum balik. Begitu juga dengan pelajaran ilmu tauhid ni, wajib mak bapak dia mengajar. Kalau mak bapak tak boleh mengajar, kena hantar orang bagi mengajar. Hantarlah pasti kah, seriti kah, pondok kah, tahfiz kah, hantar. Begitu juga bagi makna isteri. Suami wajib ajak kepada isteri dia. Ni fardu ain ni sifat 20 ni. Kalau dia tak mampu mengajak, ada orang dia faham nak ajak tak reti. Dia baca dia faham, dia mengaji dia reti, tapi nak cerita tak reti. Ada jenis orang macam tu. Maka dia wajib membenarkan isteri dia untuk pergi mengaji. Tempat mengaji dia kena bagi. Tak boleh sekat isteri dia, sebab ini masuk fardu ain. Benda yang paling penting dalam hidupkan beragama, iaitu mengenal Allah. Lepas tu kita tengok kehidupan kita ni, agama kita yang paling penting iman, percaya kepada Allah. Nak percaya ke mana kalau kita tak kenal Allah? Kenal ini yang bawa kepada iman, percaya. Nak kenal, kena mengaji. Tak mengaji, tak kenal. Tak kenal, tak beriman. Maka datanglah kepartuan mengaji. Ma la yatibul wajib illa wa huwa bihi wajib. Wajibun. Tak sempurna yang wajib. Allah suruh kita beriman. Takkan beriman kita dengan Allah kalau tak kenal Allah. Maka wajib kenal Allah. Kita takkan kenal Allah kalau kita tak mengaji. Maka wajib mengaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib atas setiap orang Islam. Faham tak? Yang kata kenal Tuhan, kenal sifat dia lah yang wajib mustahil harus. Bukan kenal ni macam kita kenal kita ni boleh nampak gitu dah. Kenal melalui mengenai sifat dia. Macam mana nak kenal sifat dia? Kenal, tengok alam ni sebagai dalil. Contoh, kita pergi rumah satu orang, kita tengok gambar lukisan tergantung dekat dinding dia. Cantik lukisan dia. Lukisan dia cantik. Tengok ayat macam ayat terjun bergerak tu. Cantik sungguh. Nombor satu kita kata apa? Tengok lukisan ni kata apa? Kita akan kata lukisan ni siapalah lukis? Tak. Siapalah lukis? Mesti ada orang lukis. Lepas tu kawan mehbak, tak ada siapa lukis. Dia ada sendiri, terlukis sendiri. Gila babi. Ya. Tengok lukisan, mesti terbayang pelukis dia. Tengok alam ni, mesti terbayang pencipta dia. Mesti ada yang mencipta. Siapa cipta? Allah. Mana hang tahu? Nabi bagi tahu. Dia tengok ni mesti ada pencipta. Sebab apa? Siapa boleh buat? Ada orang boleh buat bukit bukau, gunung ganang dan daun pokok-pokok semua ni. Ada orang boleh buat. Jangan kata nak buat nu, nak buat sebiji padi pun tak boleh. Sekok nyamak pun tak boleh. Sekok lalat pun manusia tak boleh buat. Pakat kuasa dunia sedunia buat sebiji padi kalau boleh. Memang tak boleh. Siapa boleh buat? Allah. Mana tahu? Nabi beritahu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang menjadikan 7 petala langit. Dia menjadikan 7 petala bumi. Dia takbir langit dan bumi, semua ditakbir oleh Allah. Pasang surutnya ayat. Semua Allah Ta'ala. Untuk apa? Lita'lamu, kamu tahu, anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas segala sesuatu amat berkuasa.
Tengok gambar tu, pelukis mesti ada. Pelukis ni memang wujud. Kita kata dia sifat wujud. Dia ada. Mustahil lukisan ni lukis tu sendiri. Mesti ada pelukis. Tengok alam, mesti adanya cipta. Manusia tak boleh buat semua ni. Mesti ada Tuhan. Tuhan mesti ada. Tuhan kamu nama apa? Namanya Allah. Tu Nabi Muhammad bagi tahu. Kita letak satu sifat wujud. Cantik sungguh lukisan ni. Pelukis dia mesti pandai. Dia lukisan cantik tapi pelukis dia bodoh. Ni otak terlihat. Mana boleh kata lukisan cantik, pelukis dia bodoh. Gila nak apa? Kita kata dia pandai. Tengok alam macam ni punya cantik. Mai pada Kuala Lumpur tu, mai habis duit ribu-ribu. Nak mai Teluk Nipah ni, pasal nak tengok apa? Nak tengok matahari jatuh tu, matahari naik. Cantik laut tu. Ada kata tak cantik? Matahari tak jatuh tak cantik. Gila. Cuma kata cantik. Kalau ni Mata Sultan cantik, tentulah penciptanya hebat. Bersifat ilmu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Satu sifat Allah. Kan? Jadi makna kata tu jalan-jalan kita mengenal Allah Ta'ala. Ada iman. Tapi iman saja ni tak cukup lagi. Kena bagi kuat. Iman laksana pokok. Kita tanam pokok. Tanam pokok bukan lebiak begitu. Kena jurus, buah baja, baru pokok tu besar, berbuah, dapat hasil. Begitulah dengan iman. Kalau kita ada jazam, mutabiqul haq, ada dalil, tiga tu, kita dah ada iman. Iman ni kena pupuk, kena baja. Apa baja iman? Taat kepada Allah, patuh perintah Allah. Itu baja iman. Iman bagi subak. Racun iman, buat maksiat, derhaka kepada Allah, buat yang haram, yang Tuhan tegah kita buat. Iman kita racun, lemah iman kita. Jadi iman nak bagi kuat, buat yang Tuhan turut, tinggal yang Tuhan larang, baru iman tu subuk. Al-imanu uriyan wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa samaratuhul ilmu. Nabi kata iman tu telanjang, pakaian iman tu takwa, perhiasan iman tu malu, buah iman tu ma'rifatullah, ilmu ma'rifah. Ini ma'rifah ikut jalan ilmu tasawuf. Ma'rifah yang sempurna, iman yang sempurna. Macam mana nak dapat iman sempurna? Kita yakin dengan Allah dan Rasul ni, tiga ni pegang kuat-kuat, kita dah ada iman. Tapi iman ni Nabi kata iman telanjang. Al-imanu uriyan. Kalau tiga ni saja, iman kita masih bertelanjang. Iman telanjang ni iman tak kuat. Dia tahu arak haram, minum arak masuk neraka, tapi dia minum juga. Dia tahu sembahyang wajib, tak sembahyang masuk neraka, dia tinggal juga sembahyang. Dia dengar cerita malam Mi'raj, Nabi cerita dekat anaknya Fatimah, aku tengok perempuan yang direbus rambutnya dalam neraka pada malam Mi'raj, menggelegak otaknya. Apa salah mereka ya Rasulullah? Mereka buka kepala mereka, rambut mereka, bagi laki-laki tengok. Dia tahu tutup aurat wajib, buka aurat masuk neraka, dia buka juga aurat. Nak tuduh dia kafir tak boleh. Dia ada iman, imannya telanjang, imannya lemah. Kena bagi pakaian iman. Apa pakaian iman? Walibasuhut taqwa. Pakaian iman, takwa. Pakaikan iman kita dengan selalu mematuhi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Wazinatul haya. Perhiasan iman tu malu.
Wasamaratul ilmu, kemuncaknya ilmu tu ilmu makrifah, kenal Allah dengan kenal yang yakin. Iman, takwa, malu, makrifah. Ada juga ulama kata syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Sama lah cerita ada lebih kurang. Tapi nak urai panjang cerita, kena mengaji ilmu tasawuf pula tu. Jadi kita dapat pagi ni ialah kewajipan yang teramat penting bagi kita, iaitu mengenal Tuhan untuk mengesahkan iman kita. Kalau tak kenal Tuhan, besok malaikat tanya boleh jawab tak? Soalan pertama malaikat tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau kita tak kenal Tuhan di dunia, agak-agak boleh jawab tak? Wah, mai sini depan ni. Assalamualaikum. Salam. Tumpang tanya boleh? Boleh. Tu imam tu nama apa? Tu imam surau ni nama apa? Kalau kenal boleh jawab tak? Tu imam Ustaz Saleh, isteri dia Ustazah beda, anak sulung dia Mat, anak bongsu dia Min, menantu dia Mur. Macam bisinggan tu. Kenapa dia boleh jawab? Sebab dia kenal dia. Kalau tak kenal, Assalamualaikum, salam. Tumpang tanya, ya, siapa tu imam surau ni? Kalau tak silap saya, apa nama awak? Tak kenal, tak boleh jawab. Dia kata apa Ustaz Mat kot. Aduh mingkut kot. Besok malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Kalau tak silap, tak silap, malaikat bagi benda ajar lah jawab dia. Tak boleh jawab sebab tak kenal. Maka belajar tauhid, kenal Allah, beribadatlah kepada Allah. Itulah kerja kita. Antaqula Rabbi Allah summa tastaqima kama umirta. Sahabat mai tanya, ya Rasulullah, aku tanya satu soalan ya. Kau minta kau jawab dengan pendek. Sikit jadilah, bagi aku faham. Aku nak pegang ni sampai bila-bila. Apa itu Islam? Yang kata Islam tu apa? Antakhula, kau kata Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Summa tastakhima kama umirta, kemudian kamu istiqamah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu je kerja kita. Kata Tuhan aku Allah, nak kata mesti kenal lah. Kenal Allah tu siapa, Tuhan kita tu gitu ni. Kemudian ibadat kepada Allah. Tu dia kerja kita. Beriman dan beribadat. Allazina amanu wa amilus solihat. Tu ya dua. Allazina amanu, orang tu beriman kepada Allah. Kan? Kemudian wa amilus solihat, beramal soleh. Dua aja kita pegang. Kenal Tuhan, ibadat kat dia, patuh perintah dia. Habis cerita. Boleh faham? InsyaAllah. Ada soalan? Boleh faham? Tak boleh hari ni soalan, lain kali pun tak apa. Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak buka hati kita memahami tentang masalah ni. Kan? Jangan terpengaruh dengan pahaman-pahaman Wahabi. Kononnya tak payah belajar sifat 20. Dah beribu tahun. Bukan baru ni. Umat Islam beramal dengan apa yang saya baca ni. Sejak akhir inilah timbul kumpulan-kumpulan yang nak meragukan umat Islam terhadap makna kata ilmu-ilmu yang ditinggal oleh ulama-ulama Islam. Kita jangan terpengaruh dengan mereka. Lantak hampa. Mereka semua tak boleh. Yasin malam Jumaat tak boleh. Selawat pun tak boleh. Selawat tarawih ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu pun tak boleh. Hampa ni kalut betul.
Ni kata marah, lantak habis ke dia. Kunut pun tak boleh. Di Perlis mana dah kunut? Oi, aku kata puak ni pelik sungguh. Jadi bila kita ada pegangan kita, dia pun tak boleh nak buat apa. Lepas tu kita mengaji, kita faham. Ni pahaman kita yang kita warisi daripada ulama-ulama yang ambil daripada Rasulullah. Dia kata ada Rasulullah bilang sifat 20. Ada Nabi bilang wujud qidam bakar. Ada. Betul lah tak ada. Macam juga ilmu tajwid. Awak sahabat-sahabat dia mengaji dengan Nabi kan? Izhar tak boleh dengung. Idgham kena dengung. Matni ada? Mana ada? Habis tak sama mengaji tajwid. Baca ikut dan. Yang panjang pendek, yang pendek panjang. Yang dengung tak dengung, yang dengung tak dengung dia dengung. Boleh baca begitu? Walaupun tak ada ilmu tu, tak ada lagi masa tu, tapi konten dia, kandungan dia. Contoh saya kata wujud. Pertama wujud, Allah tu ada. Ada Nabi kata Tuhan tak ada. Ada sahabat-sahabat kata Nabi tak ada. Ada. Jadi nak abang bagi, walaupun benda tu tak ada lagi ilmu tu, tapi kandungan itu ada. Ada sahabat Nabi kata Tuhan lemah, Tuhan tidak berkuasa. Ada. Ada sahabat Nabi kata Tuhan tu serupa dengan makhluk. Ada. Mai ulama susun bagi cantik, teratur. Nabi tak ajak mereka sifat apa rukun sembahyang 13. Tapi ada mereka sembahyang tak rokok. Ada yang sembahyang tak baca Fatihah. Ada yang sembahyang tak duduk tahiyat akhir. Ada, semua ada. Cuma ulama susun bagi cantik. Ini sifat nafsiyah, ini sifat talbiyah, ini sifat ma'ani, ini sifat maknawiyah. Bagi cantik, susun bagi elok. Senang kita pegang. Jaga-jaga dengan gulungan yang nak mengelirukan umat Islam di akhir zaman ni. Jaga-jaga. Jadi ubat dia mengaji lah. Faham elok, pegang bagi cantik. Tu aja. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Kita masuk ke apa? 8.30. 8.30 boleh? La 7.45. Kita ada masa 45 minit. Boleh? Masuk 8.30 insya-Allah. Wallahu a'lam. Aduh.